Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada rakan-rakan media yang sempat hadir dalam sidang media di SPS ini. Kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Zalani Muhammad Yunus, Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Najib Exco Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Ring Moilai Adun Dawid, Puan Pegawai Daerah selaku pengurusi jawatan kuasa bencana daerah, ketua-ketua jabatan dan agensi, puan-puan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Pagi tadi Datuk SUK, Yang Berhormat Exco serta Adun dan wakil-wakil agensi berkaitan telah membuat lawatan ke tapak pelupusan Pulau Burung untuk melihat kedudukan terkini berhubung dengan kebakaran di tapak pelupusan sampah yang mula pada 12 hari bulan Januari sehingga hari ini. Setelah lawatan tapak, satu taklimat diadakan di Pejabat Daerah Seberang Selatan, di mana agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana ini telah memberi taklimat tentang kedudukan terkini, termasuk taklimat dari pengurusi jawatan kuasa Puan DO, wakil dari PDRM, dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Kesihatan Daerah dan juga Universiti Sains Malaysia. Dan juga sebelum itu ada wakil dari Pejabat Pendidikan Daerah yang telah membentangkan keadaan terkini, di mana kesimpulan yang boleh kita buat daripada taklimat yang terkini iaitu Bomba dan Penyelamat meneruskan usaha untuk memadam, operasi pemadam diteruskan dan dilaporkan sehingga kini peratusan yang masih terbakar adalah sebanyak 80%, di mana setelah banyak hari operasi pemadaman dan kerja-kerja berkaitan, kawasan-kawasan yang ada dapat dipadamkan dan operasi akan diteruskan dengan bantuan daripada penganalisaan dan penggunaan teknologi, iaitu dari gambar-gambar drone, daripada thermal heat analysis untuk melihat sektor-sektor dalam tapak pelupusan itu yang masih bakar, dan oleh itu Jabatan Bomba dan Penyelamat dapat memberi fokus kepada kawasan-kawasan yang perlu diberi keutamaannya.
untuk memudahkan kerja-kerja tapak pelukusan berkenaan dibahagi kepada 5 sektor untuk memudahkan operasi, dan didapati terkini sektor yang keempat sudah pun dapat dikawal dan boleh dikatakan sudah dipadam sepenuhnya. Sektor-sektor lain 1, 2, 3 dan 5 masih menjalankan operasi bagi pemadaman, bukan sahaja melibatkan kaki tangan dan pegawai bomba, tetapi melibatkan majlis bandaraya dan juga tenaga dari kontraktor. Kita pun menerima taklimat dari PDRN tentang keselamatan 2 buah kampung di mana penduduk sudah pun diarah untuk pindah ke pusat pemindahan sementara. Rondaan berskala sepanjang 24 jam dilakukan untuk memastikan keselamatan terjamin, dan sekatan jalan raya juga diadakan bagi mengawal keadaan. Dari laporan terkini tempatan alam sekitar, kita boleh simpulkan keadaan alam sekitar dari segi pencemaran telah boleh dikatakan bertambah baik, walaupun masalah pencemaran masih ada, tetapi berbanding dengan the first few days, bacaan-bacaan terkini menunjukkan trend yang sudah bertambah baik. Tetapi ianya masih tidak mengizinkan penduduk-penduduk yang sudah pindah keluar untuk pindah balik. Keputusan itu perlu ditangguhkan untuk penelitian dan pemantauan seterusnya dalam hari-hari yang akan datang. Maksudnya, penduduk-penduduk yang dipindah keluar akan kekal di pusat pemindahan sementara sehingga keputusan yang membolehkan mereka pindah balik berdasarkan kepada bacaan dan penganalisaan pencemaran di tapak dan lokasi-lokasi yang ditentukan. Dan laporan dari pejabat atau pejabat kesihatan daerah di mana kes-kes yang akan menjejaskan kesihatan orang ramai di sekitar ini, setakat ini statistik di klinik-klinik di sekitar ini tidak ada sebarang kes yang memerlukan kemasukan ke hospital. Walaupun ada kes-kes berhubung dengan conjunctivitis, upper respiratory problem dan asma, tetapi kes-kes ini semua tidak membagikan kemasukan ke hospital. Dan tak ada kes COVID juga di kalangan penduduk-penduduk yang pindah ke pusat pemindahan sementara. Dan dengan bantuan USM juga dengan menggunakan thermal heat analysis untuk melihat hotspot seperti dimaklumkan tadi, akan dikena pasti lokasi-lokasi yang perlu diberi keutamaan dalam tindakan penyelaman. Dan ini amat membantu supaya petugas bomba dapat memfokus kepada area yang berkaitan.
Kita juga ucapkan terima kasih sebab sepanjang tempoh ini Jabatan Bomba khususnya Jabatan Alam Sekitar juga menerima bantuan dari segi peralatan daripada negeri-negeri yang lain dalam jabatan berkenaan untuk membantu jabatan berkenaan melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Nasihat Jabatan Kesihatan Daerah, saya lupa nyatakan, masih sama. Penggunaan begitu buka, tangguhkan aktiviti luar kepada sekolah-sekolah adalah masih berkesan. Nasihat itu masih berkesan. Dan dari taklimat yang dibentangkan, kesimpulan dia adalah keadaan bertambah baik, tetapi masih perlu meneruskan usaha untuk memadam kebakaran yang masih berlaku, khususnya asap-asap yang keluar daripada tapak pelubusan berkenaan. Jadi pejabat daerah dan Jawatan Kuasa Bencana ini juga telah mendapat persetujuan dari pihak kerajaan negeri. Diputuskan bantuan bencana sebanyak RM1,000 akan disalurkan kepada penduduk-penduduk yang diminta untuk keluar dari penempatan masing-masing, iaitu 38 buah keluarga dari ladang Bairam dan 52 buah keluarga dari kampung Kebun Baru akan diberi bantuan RM1,000 bantuan bencana untuk membantu mereka atas kesulitan yang mereka hadapi, dan mungkin menampung sedikit perbelanjaan kegunaan harian yang diperlukan. Dan itulah yang ingin kita maklumkan kepada rakan-rakan media kedudukan terkini. Saya jemput rakan-rakan media kalau ada soalan berhubung dengan pernyataan yang saya berikan. Ya. CM, ya, just nak confirm kawasan yang masih terbakar, tadi CM cakap 80% lagi ya, masih terbakar? 58%, saya kata 60%, tetapi terkini adalah 58%. Tadi CM kata 80% yang masih terbakar. Jadi slip of the tongue awal. So yang betul 58%. So dari 58% masih 58%. Actually, in the text is 60%. Mungkin saya slip of the tongue. 58%. Ya, juga ada keputusan setelah meneliti bacaan juga direpakkan dari sekolah-sekolah berkenaan. Keputusan dibuat untuk atas nasihat dan pejabat pendidikan daerah sudah buat keputusan. Saya jemput Puan Teo untuk maklumkan sekolah mana yang dibenarkan untuk buka semula. Mungkin ada sebuah yang masih tidak boleh buka. Satu sekolah yang tidak boleh digunakan untuk buka itu SJP3 Ladang Bairam. Dan 9 lagi boleh beroperasi pula pada hari ini. Okey, dari bacaan dan perbincangan dan nasihat, dari 10 sekolah yang ditutup sebelum ini, 9 buah dibenarkan untuk buka semula pada hari Isnin
Semua SRKT ladang barang yang lokasinya paling dekat dengan tempat perubusan masih kekal ditutup sebab penduduk pun sudah masih belum dapat pindah balik. Okey, Yeah, sector 4, how big is it? factor for how big it is. Lebih jadi dengan the number. Bogor ada. Saya pun ada. Sektor 4 6.1 ekar. Sektor 4 ya, keluasan dia sudah berjaya dapat dipadamkan, tetapi pemantauan masih dibuat. Takut dia tercetus lagi. Jadi usaha sekarang tertumpu kepada sektor 5 dan sektor 3 juga. Dan 1 dan 2 juga akan diberi imbuan juga. Ya. Soalan-soalan lain? Any more question? Apa kebakaran menyebabkan kebakaran masih lambat dipadam? Dah hampir 2 minggu. Saya minta pandangan ekspertis, mungkin Wongba boleh bantu menjawab. Itu kata Wongba boleh bantu memahami keadaan. Okay, untuk maklum semua, kalau diikutkan kepada keluasan yang kita terima, okay, untuk keluasan usaha sampah di Pulau Buruh, okay, keluasan dia seluas 28 ekar. Okay, kalau sebelum ni kalau kita nak compare dengan di Semeling dan juga di Tanjung Lasat, lebih kurang 6 ekar dan juga Semeling 16 ekar. Di Semeling pun 16 ekar mengambil masa 20 hari. So kita di sini 28 ekar lebih kurang. Dan juga cabaran kita di sini adalah disebabkan satu kedudukan tapak itu sendiri di atas dan juga berdekatan dengan laut. So angin memain peranan yang menyebabkan agak sukar untuk kita buat kerja pemadaman. Walau bagaimanapun pengawalan dapat dipertingkatkan, cuma dia take time sikit untuk kita membuat pooling di tempat yang dinyatakan tadi lah, antara sektor 1 hingga sektor 5. Okey, terima kasih Abang Wongba. Any more question? Ya, saya pun nak jawapan itu juga. Saya nak tanya juga. Mungkin apakah Wongba boleh nasihat? How long more to Berapa lama kalau kita tengok di mana yang Muhammad Syed Malu sektor 5 kita dah dapat buat pemadaman sepenuhnya dan juga kita dah bergerak ke sektor 5 dan juga di sektor 1 dan 2 di mana keadaan di situ agak rata dan memudahkan untuk pemadaman, dan juga kita tekankan kepada sektor 3 dan satu lagi sektor 5 yang mempunyai timbunan sampah. So kita minta syarikat berkenaan untuk meratakan, untuk memudahkan kita buat pemadaman, dan juga kita telah menggunakan kita punya logistik pump hydro performance untuk memudahkan kita membuat kerja-kerja pemadaman. Untuk mengatakan masa berapa lama agak sukar, tapi kami cuba berusaha dan giatkan usaha untuk memadam kebakaran ini. jawapan sama diberikan Tuan Hafiz, adakah bomba juga menggunakan aset daripada bomba negeri lain ke? Ya betul. Negeri mana? Daripada kita menggunakan daripada Negeri Sembilan dan juga Perak, dan juga kita telah menggunakan helikopter AW189 daripada Pangkalan Udara Subang. Sekarang berapa ramai yang terlibat dalam operasi pemadaman? Ya. Untuk harian kita terlibat bersama dengan agensi-agensi lain lebih kurang 50 orang.
setiap shift lah. Kita bergerak 24 jam. Lepas ni kau akan guna helikopter lagi ke tuan? Ataupun cara lain pula? So kita selepas kita menggunakan waterbombing, kita melihat lebih berkesan adalah kita membuat pemadaman secara terus lah. Maksudnya direct attack daripada bawah, daripada ground. Okay, any more questions? Kesan asap tu berapa jauh sih? So ada aduan dah sampai kepada pulau. Betul. Tempatan orang sekitar boleh Puan Syarifah. Okay, terima kasih untuk soalan tersebut. Kita boleh semak lah, tetapi walaupun seperti kita tahu di pulau pun ada banyak aktiviti lain-lain kan yang boleh menyumbang kepada pencemaran. Dan kalau kita lihat kepada map IPU, you all boleh download lah ya apps My IPU tu, you akan nampak bahawa API yang tinggi adalah di ladang Baram, iaitu 90 something, dan dia ada fluctuate juga lah, dia boleh naik sampai 100, tapi dia between that figure lah 90 plus, 80 plus to 100. Tetapi kalau di stesen-stesen lain, sebab kita ada a few stations di Pulau Pinang seperti di Prai, kita ada stesen di Bayan Lepas, dan juga satu lagi saya tak ingat mana, dia tak mungkin. Tapi level-level di stesen lain tu is around 60 plus 70. So sebenarnya kalau nak kata influence daripada sini, mungkin agak sukar lah, sebab sebenarnya kita lihat ada perbezaan yang agak besar lah, lebih kurang 20 indeks API, perbezaan dalam indeks API dia. Dan catatan yang tertinggi sebenarnya hanya di kawasan Baram lah. Okay. Tapi kalau ada apa-apa yang serius, you all boleh report lah kepada DOE menggunakan portal aduan, dan kita boleh buat sebakan lah sebenarnya. Yang juga dilakukan tadi, ekoran aduan memang KAS akan menyiasat aduan berkenaan. Ya. Dinesh Kumar from Free Malaysia Today. I would like to ask, will the state government consider removing the current operator of the landfill? Exco telah bincang perkara ini. Kita sudah menerima taklimat yang terkini, dan kita sudah minta bahagian kerajaan tempatan dan juga MBSP untuk menghalusi laporan untuk merangka apa-apa tindakan selanjutnya terhadap syarikat konsesi yang menguruskan tapak ini. Sebenarnya saya pun sudah jawab soalan ini sebelum ini. Dah, I know dah. Okey. Alright. Maybe, will the state government consider using the incinerator following this incident? Memandangkan konsesi ini masih aktif, sememangnya dalam tempoh ini kita selalu menerima cadangan-cadangan teknologi yang lain, tetapi there is a valid concession agreement with the company, so it has to be considered in that context. Sebarang perubahan akan perlu dilihat apa komunikasi kerajaan dengan syarikat konsesi masing-masing. Kita memang terbuka kepada penggunaan teknologi yang terbaru, sebab teknologi bertambah baik dan acceptance dari rakyat terhadap teknologi waste to energy semakin meningkat juga. Saya tidak menepikan possibility lah menggunakan teknologi lain apabila sampai masa ni. CM bantuan 1,000 tu akan diberi bila? Bulan depan ke? Minggu depan ke? Which week? This week. Coming week. Next week. Coming week. Today Saturday. Okay. Okay, itu saja. Okay, terima kasih. Go.